Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana peluang kita tengah hari ni. Ya, selepas tuan-tuan menaikkan salat fardu zuhur untuk kita bertemu dalam satu majlis ilmu yang sangat penting, iaitu dalam muhasabah diri kita tengah hari ini adalah berkaitan dengan bagaimana melakukan amalan-amalan yang akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, tiada seorang pun di atas muka bumi ini yang suci, yang sunyi daripada kesilapan. Setiap kita memiliki kesilapan, dosa-dosa yang dilakukan, maka Islam ini lengkap membawakan kepada kita bagaimana perspektif keampunan di sisi Allah SWT yang perlu kita lakukan. Kadang-kadang amalan itu, ya Allah, semudah kalimah yang kita ungkapkan. Tentu kita mengetahui tentang hadis Nabi SAW ketika baginda ahlan wa sahlan semua, Nuar Maidin ahlan wa sahlan kerana hadir tengah hari ini. Tolong share pada teman yang lain, moga-moga ada manfaat dalam perkongsian kita tengah hari ini. Ya, walaupun semudah kita klik button untuk share dengan teman-teman kita, tak kisahlah pada WhatsApp ke, pada Facebook ke, nulisannya ada masalah semua. Terima kasih kerana hadir. Ya, bagi komen-komen sebagai tak adalah saya rasa keseorangan di tengah hari ni. Ya, ahlan wa sahlan Edi, yang mulia saya Nizam, ahlan wa sahlan semua. Nurizan Zakaria, barakallahu fikum. Topik ni sangat penting kerana bila kita lihat pada pendekatan agama lain, sebagai contohnya menceritakan tentang keampunan, caring, loving, kisah-kisah yang berkaitan dengan cinta. Tapi kita umat Islam kadang-kadang terleka dan terabai dan bawa topik-topik yang kadang-kadang menyebabkan orang jauh daripada Islam, tuan-tuan. Bahkan orang Islam sendiri pun tak nampak jalan bagaimana nak kembali kepada Tuhan. Ya, kitab yang saya masukkan adalah daripada buku bertajuk Amalan Penghapus Dosa, karangan seorang ulama terkemuka, Imam Ibn Ad-Daiba' Asy-Syafi'i. Ya, Asma Al-Salam Zanuris, barakallahu fikum. Baik, dengar ya. Hadis tentang amalan-amalan yang akan menyebabkan keampunan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Bayangkan saat kita ni bila melakukan dosa, seumpama titik hitam diumpamakan dalam hadis, nukitat sauda, jadi titik hitam pada hati kita. Ibarat cermin kereta tu, kalau kita perhatikan cermin tu bila ditutupi oleh habuk dan tak dibersihkan, maka lama-kelamaan dia akan jadi gelap dan membahayakan pemandu itu, terutamanya bila berjalan pada waktu malam. Maka demikian juga hati yang gelap gelita ni, tuan-tuan, bila tak ada taubat, tak ada amalan untuk menghapuskannya, maka hati itu sudah tidak dapat menterjemahkan lagi perkara yang halal sebagai halal dan perkara yang haram itu sebagai haram. Ya, itu sebab dalam hadis sahih Bukhari, Nabi pernah bersabda, ya'ti 'ala nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Dalam hadis mengatakan bahawa akan tiba satu keadaan, satu waktu yang kita akan lihat manusia tidak mengambil berat sama ada pendapatan dia ataupun apa sahaja yang diperoleh itu pada halal atau haram. Dia ambil sahaja. Ya, kata yang kasar macam dia bedal je. Di mana ada fulus semuanya lulus. Ya, tanpa mengisahkan apakah perkara itu dilarang oleh Allah SWT ataupun tidak. Ya. Jadi topik ini penting untuk kita fahami. Ada peluang untuk dapat keampunan di sisi Allah SWT. Ya, Masjid Umar, walaupun semudah kalimah yang kita ungkapkan, Ida Saudah Mahmudin, barakallahu fikum. Jangan lupa ya, share pada teman-teman yang lain, kawan-kawan kita untuk lihat tengah hari ni. Barakallahu fikum ya. Baik, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW sabda, Man sabaha Allah Ta'ala fi duburi kulli salatin salasan wa salasina wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabarallaha thalathan wa thalathina wa qala tamamal mi'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabalil bahri. Siapa yang bertasbih lepas daripada sembahyang sebanyak 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, bertahlil, bertakbir dengan 33 kali, dan kemudian melengkapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka jadi 100, maka baginya keampunan terhadap dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar, Masya Allah. Maka janganlah abaikan Safia Sidan, barakallahu fikum, Lili Abdul Rashid. Nampak perkara ni kecil tapi punya impak besar dalam nilai kita di sisi Allah SWT. Anda tidak akan tahu nilai anda di sisi Allah sehinggalah anda tahu betapa pentingnya pesan-pesan Allah, pesan-pesan Rasulullah ni dalam kehidupan kita.
Andai kita mengambil berat perkara ni yang pandang remeh oleh sebahagian daripada manusia, kita tak kata sesiapa tuan-tuan. Lepas mayang je bergas bangun, yelah parking pun salah hari Jumaat dan sebagainya. Ya, kenapa parking salah? Datang lambat. Kenapa datang lambat? Kena banyak sangat kerja. Kenapa banyak sangat kerja? Tak susul kerja dengan betul. Itu jawapannya. Kan hari Jumaat masing-masing kelang kabut untuk parking di mana sahaja, ya, bersimpang siur dekat simpang-simpang sampai mencerminkan imej yang buruk terhadap umat Islam kan. Tapi tang semayang tu lurus semua dan satu saf. Tapi petang parking kereta tu main parking hentang kromo je. Siti Khadijah pesan kat suami, kat abang, kat mana anak dan sebagainya, supaya pastikan hari Jumaat ni parkinglah kereta elok-elok, molek-molek. Amalan orang bertamadun kan. Tak adalah menyekat laluan ambulans dan sebagainya. Ya, menyusahkan orang nak ambil anak pergi sekolah, macam-macam imej yang kurang baik, ya, yang rezita kepada Islam itu sendiri. Jadi dalam kehidupan ni diajar kita untuk jadi orang yang sistematik. Tengok angka-angka yang diajar oleh Nabi SAW. Kenapa 33, 33, 33? Dan sempurnakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Kerana makanan kita, makanan rohani kita yang diperlukan di tubuh, begini prescriptionnya. Rasulullah kan merupakan seorang doktor pakar kerohanian. Kan ke baginda merupakan utusan Allah. Kan ke baginda bercakap semuanya kebenaran, tak ada satu pun melainkan kebenaran. Maka Nabi SAW telah pun memberi kepada kita prescription, panduan bagaimana menjadi hamba yang sihat kerohaniannya. Jasmaninya kita tak perlu risau tuan-tuan. Ya, kita batuk, kita sakit kepala, adalah ubat yang kita akan ambil berat untuk gunakan kan, jumpa doktor dan sebagainya. Tapi penyakit rohani ni tak ramai orang peduli. Itu masalahnya. Maka Nabi SAW sudah mengajar kita semudah mengucapkan kalimah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, ya, Muhammad Nur Daud, dan sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dah jadi 100. Itulah dia satu cara pengampunan di sisi Allah kepada dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis ni siapa tuan-tuan? Riwayat Imam Muslim, merupakan hadis sahih. Lagi siapa? Imam Malik, Abu Daud, Nasai, Tabarani. Ya Allah, mudahnya, langkah ruginya kalau tak buat perkara semikian. Orang muda walau sibuk macam mana pun lepas sembahyang, jangan abaikan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, dan sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada orang bertanya, Ustaz, saya nak zikir lebih daripada itu boleh tak? 33 Nabi sebut ni sikit sangat, saya nak tambah jadi 100 lah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Subhanallah 100, Alhamdulillah, Subhanallah 100, Subhanallah 100, Alhamdulillah 100, dan Allahu Akbar 100. Bawalah puas hati, bawalah baloi. Tuan-tuan, jawapannya kata Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Nabi ini adalah pakar terapi kerohanian. Maka segala description yang Nabi kemukakan, prescription perubatan kerohanian itu adalah berpandukan kepada pesanan daripada Allah SWT. Maka kita ikut je lah. Lepas sembahyang setakat ini, amalannya setakat inilah. Tak perlu tambah-tambah. Kalau nak tambah tu waktu lain. Waktu kita sedang berzikir dalam kereta, zikirlah sebanyak-banyaknya. Waktu malam mata tak lelap lagi, zikirlah sebanyak-banyaknya. Waktu kita duduk menunggu anak kat sekolah, zikirlah sebanyak-banyaknya. Tapi pada waktu lepas sembahyang ini, mengikut yang memberikan nasihat ini, iaitu Rasulullah SAW yang tidak berkata melainkan kebenaran, maka baginda telah menasihat kita supaya ini kuantitinya, ini bilangannya. Seumpama kita pergi jumpa doktor pakar lah, Aisyah Ghazali kan. Kita jumpa doktor pakar, doktor pesan pada kita, ni ubat antibiotik, makan 3 hari saja. Bila waktunya? Waktu malam. Habis 3 hari ni, buang ubat ni, jangan makan lagi, jangan simpan dalam freezer, jangan nanti menyemak dan sebagainya, buang. Mengapa kita boleh taat pada arahan doktor perubatan jasmanian itu, jasmani itu? Sedangkan Nabi SAW kita perakui merupakan manusia yang as-sadiqul masduq, yang Nabi SAW disifatkan oleh Allah yang sangat benar dan dibenarkan oleh Allah SWT. Maka prescription yang baginda sampaikan ini adalah bertujuan untuk merawat kerohanian kita, nak buang mazmumah dalam diri kita, buang ketidakikhlasan dalam amalan kita, buang sifat gurur, ujub dan sebagainya. Maka ini juga memerlukan kepada satu description yang tepat, sebagaimana doktor perubatan memberikan description yang tepat kepada makanan kerohanian, makanan jasmani kita, ubat-ubatan ni tadi. Gitu Min Khalil. Begitulah maksud daripada
sabda Nabi SAW kat sini. Hadis yang kedua daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW sabda, "Man qala idza asbaha wa idza amsa 100 marratin subhanallah wa bihamdi ghufirat dhunubu wa in kanat aksar min zabalil bahri." Rawahu Ibn Hibban fi sahihi wal Hakim fi al-Mustadrak. Wa qala hadithun hasan sahih. Hadithun sahih ala syarti Muslim. Siapa yang baca pada waktu pagi dan petang kalimah subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali pagi bila tuan-tuan lepas subuh. Nak pergi kerja tu, waktu lepas subuh tu, siap-siap dalam kereta atau motosikal dan sebagainya, zikirlah subhanallah wa bihamdi 100 kali. Nanti lepas asar lagi 100 kali. Maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Tuan-tuan boleh kira tak buih kat lautan? Tentu tak boleh kira kan? Asfalt. Ya, tentu tak mampu kita nak kira. Ini bagi menunjukkan kepada banyaknya pengampunan dan juga peluang mendapat rahmat daripada Allah pada kalimah-kalimah yang mudah untuk diungkapkan. Ya, itu sebab sebahagian daripada para ulama menggalakkan kita ni pegang tasbih. Sama ada tasbih yang bersifat biji-biji itu ataupun tasbih elektronik, tak kisahlah mana. Kerana dengan cara demikian mengikat diri kita, menambat hati kita kepada zikrullah. Ya. Kenapa zikrullah ni kena ungkap banyak-banyak? Angkanya 133. Kenapa ya? Kerana amalan kita dalam mengingati Allah Subhanahu Allah menyatakan uzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingat Allah ni tak boleh sikit-sikit. Bila banyak baru datang kelazatannya, keseronokannya, ya, kenikmatannya. Maka demikianlah dalam kehidupan tuan-tuan, banyakkan ingat Allah SWT. Maka mengikut bilangan yang maksudkan banyak ni seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Baginda merupakan pakar perubatan kerohanian kita, ya. Hajar Hamidah, barakallahu fikum. Hadis yang ketiga daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi, beliau berkata bahawa Nabi SAW sabda, "Ma 'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim illa kufirat anhu khatayahu walau kana misla zabadil bahri." Rawahu Tirmizi wa Nasa'i wa qala hadithun hasan. Tak ada seorang pun di atas muka bumi yang baca tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan bantuan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Melainkan diampunkan segala dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Ya, apa kalimahnya? La ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Maka siapa yang mengamalkan kalimah ini diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Bila nak ungkap ni tuan-tuan? Ni waktu rehat-rehat ni sambil dengan kuliah ni ungkaplah. Jom kita baca sama. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lagi sekali. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah kan? Tulis yang cantik, suruhlah siapa pakar khat yang ada di kalangan kita, kaligrafer, letakkan atas meja supaya ingat selalu, ya, peringatan ini. Maka diampunkan dosa-dosa yang lalu walaupun sebanyak buih di lautan. Lagi apa tuan-tuan? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, daripada Nabi yang salam, baginda bersabda, "Man sabaha dubura kulli salatin maktubatin wa kabbara mi'atan wa halla mi'atan wa hammada mi'atan ghufira lahu dhunubu wa in kana aksar min zabalil bahri." Siapa yang bertasbih selepas salat fardu sebanyak 100 kali, bertakbir sebanyak 100 kali, bertahlil sebanyak 100 kali, bertahmid sebanyak 100 kali, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih lautan. Allahu Akbar. Ini sudah pun menjawab apa yang kita maksudkan tadi. Kalau siapa nak mengucapkan 100 kali tasbih, takbir dan juga tahmid, boleh tak? Jawapannya boleh dalam hadis dari Nasa'i. Tapi kalau kita lihat dari sudut amalan Nabi SAW dalam riwayat Muslim tadi, kebanyakan waktu Nabi beramal dengan 33 kerana meraihkan keadaan kita pada hari ini dengan pekerjaan yang sedang kita lakukan, kesempatan bagi mereka yang mungkin bercuti atau mereka yang sudah berpencen, bersara, maka ini sesuai untuk mereka amalkan. Baik, Yang kelima daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, beliau berkata bahawa Nabi SAW sabda, "Man sabbaha fi dubri salatil ghadati mi'ata tasbihatin wa halla mi'ata tahlilatin ghufirat lahu dhunubu walau kanat misla zabadil bahri." Baik, siapa yang bertasbih selepas salat subuh
sebanyak 100 kali dan bertahlil iaitu la ilaha illallah sebanyak 100 kali, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Nasa'i. Ya. Jadi ini merupakan satu daripada penjelasan pentingnya untuk kita mengucapkan tasbih dan juga tahlil. Tahlil ni la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Baik. Hadis yang ke-6 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man qala hina ya'wi ila firashihi la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghufirat dzunubu wa in kana misla zabalil bahri aw aksar min zabalil bahri." Siapa yang ketika nak tidur mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, tiada sekutu bagi Allah, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dia berkuasa atas segala sesuatu, tiada daya dan upaya melainkan dengan bantuannya, maha suci Allah, maha pujian baginya, dan tiada Tuhan yang benar berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan dia, dialah yang maha besar, maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan atau lebih banyak daripada buih lautan. Ya Allah, mudahnya tuan-tuan, mudah sangat kan? Kalau kita sibukkan diri kita dengan zikrullah seperti ini, agak-agak ada peluang tak nak mengumpat orang, agak ada peluang tak nak menceritakan perkara-perkara aib orang, agak ada peluang tak untuk mengada-ngadakan cerita fitnah terhadap orang. Tak ada jawapannya tuan-tuan, tak ada. Kerana lidah yang sudah pun dibasahkan dengan kalimah tauhid, kalimah tahlil, tasbih, takbir dan sebagainya, maka lidah itu akan menjadi saksi di akhir nanti betapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah diungkapkan, walaupun tak perlu kepada wang yang banyak, walaupun tak perlu kepada tenaga, upaya. Ya, ia merupakan satu sifat kasih sayang Allah kepada kita kerana mengetahui kelemahan diri kita yang banyak ni tuan-tuan. Baik. Daripada Muaz bin Anas al-Juhani radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW sabda, "Man qa'ada fi musallahu hatta yansarif min salati subhi hatta yusabbih raka'atay duha la yaqulu illa khairan ghufirat lahu khatayahu wa in kana aksal min zabalil bahri." Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Siapa yang duduk di tempat salat yang selepas salat subuh hingga mendirikan salat duha 2 rakaat, tidak berkata satu pun melainkan yang baik-baik sahaja, maka diampunkan dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih lautan. Ini cerita tentang salat subuh. Salat subuh, lepas salat subuh tu duduk sebentar, ya, sampai waktu syuruk. Sembahyang salat syuruk, maka baginya keampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Ya, maka duduklah pada waktu itu untuk bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Ya. Baik, hadis yang ke-8 daripada Abu Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW sabda, "Man qala ba'da al-fajri 3 marratin wa ba'da al-'asri 3 marratin astaghfirullah al-'azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi kufirat anhu dhunubuhu wa in kana misla zabalil bahri." Rawahu Ibnu Sunni wa Abu Nu'aim. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa Muaz bin Jabal ni? Seorang sahabat Nabi yang sangat terkemuka, yang punya kedudukan, yang sering diwakilkan oleh Nabi untuk menjadi imam di masjid yang penting seperti Masjid Quba dan sebagainya. Muaz bin Jabal ni bacaannya macam bacaan Nabi, kelihatan fizikalnya di belakang macam fizikal Nabi, dan sahabat yang mulia ni juga terlibat dalam belajar Al-Quran, dan beliau pernah diutuskan Nabi pergi ke Yaman. Kisahnya sangat menarik tuan-tuan ni. Nabi berkata pada Muaz bin Jabal, "Andai aku menghantar engkau ke Yaman, wahai Muaz, maka dengan apakah engkau akan berhukum untuk buat keputusan sebagai mufti?" Jawapan Muaz bin Jabal, "Jika mencari dalam Al-Quran, wahai Rasulullah." Kalau tiada dalam Al-Quran, maka jawapan Muaz daripada sunnah-sunnah Rasulullah, daripada hadis-hadis Nabi SAW yang saya tahu. Al-Salam Mu'aqidah, barakallahu fikum. Syarifuddin Arif. Kalau tak jumpa juga dalam sunnah aku, dalam hadis aku, kata Nabi SAW, jawapan Muaz, "Saya akan fatwa mengikut pandangan saya sendiri." Ini menunjukkan kepada kita keluasan Islam, kebenaran untuk berijtihad bagi mereka yang layak. Ya, maka para ulama yang ada pada zaman dahulu mereka menguasai banyak ilmu. Mungkin pada zaman sekarang tidak mencapai kualiti ataupun kapasiti yang pernah ada pada ulama terdahulu, tapi tidaklah menafikan bahawa pintu ijtihad masih lagi terbuka. Tinggal lagi ijtihad yang berlaku zaman moden ni menghimpunkan ramai pakar dalam berbagai latar belakang. Ini ada merupakan pakar hadis, ini pakar tafsir, ini ahli sirah, ini ahli sains. Maka perhimpunan mereka ini untuk membuat satu-satu ketetapan melibatkan hukum-hukum yang baru muncul. Baik, kembali kita kepada kisah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi Muaz ini dipesan oleh Nabi SAW untuk berkata, selepas salat fajar ucapkan olehmu astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
ataupun Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dua-dua betul. Tak ada masalah nak ucapkan Al-Hayyul Qayyum ataupun Al-Hayyul Qayyum. Dua-dua dia sudut bahasa Arabnya tidak salah. Dan dua-duanya warid daripada amalan Nabi dan para sahabat macam Umar Khattab radhiyallahu anhu. Hasan MJ. Maka tak adalah keperluan untuk kita mentarjihkan ini betul, itu salah. Dua-dua betul. Al-Hayyul Qayyum betul, Al-Hayyul Qayyum pun betul. Pendek Aris Al-Wasalan. Mudah tak tuan-tuan? Selepas salat subuh ucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum sebanyak 3 kali. Dan selepas salat asar mengucapkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 3 kali. Khati' ambu. Maka mendapat keampunan Zulkifli Muhammad walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ini semua menyebabkan dosa-dosa kecil ya. Dosa-dosa besar wajib bertaubat kepada Allah SWT. Tahu kan dosa-dosa besar? Perkara-perkara yang menyebabkan contohnya mencuri, contohnya melakukan perkara-perkara berkaitan seksual, menuduh orang. Ini semua termasuk dalam dosa-dosa besar. Ya, yang memerlukan kepada taubat nasuha. Syirik, melakukan perkara khurafat, ini perlu kepada taubat nasuha. Tapi dosa-dosa kecil akan terampun ya, Aminah Mahmud dengan amalan-amalan yang dinyatakan di sini. Baik, hadis yang ke-9 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, beliau berkata bahawa Nabi SAW sabda, "Man hafaza ala salati duha ghufirat dhunubu walau kana al-aksar min zabaril bahri." Rawahu Abu Muhammad Abd bin Humaid al-Musta'ni. Bahawa sesiapa yang menjadikan salat duha ni sebagai amalan hariannya, ya, tidak meninggalkannya, maka akan diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Ya, kaum ibu, kaum awak, kita ketika suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, rajin-rajinkan diri kita untuk sembahyang sunat duha. Di samping kita pergi hadir kat masjid, kat surau dengan kuliah para ustaz-ustazah kan. Ya, terima kasih yang kirim star pada saya. Barakallahu fikum. Terima kasih, jazakallahu khairan. Saya tahu muslimat ni ramai yang datang ke majlis ilmu. Allahu Akbar ya. Ada sebahagian daripada orang muslimah ni yang saya kenal, mereka hadir ke kuliah-kuliah para ustaz-ustazah ni bertahun-tahun. Ada lebih 10 tahun. Kalaulah ada lembaga akreditasi dalam masjid tu, dah dapat PhD, dah jadi profesor dah. Tahniah kepada kaum wanita, kaum awak, Noria Abdul Hamid, Elis Low, ya, kepada Wani Yahya, barakallahu fikum. Terima kasih kepada tuan-tuan semua yang share video ni kepada teman-teman yang lain. Ini menunjukkan kepada kita keluasan rahmat Allah SWT. Mengapa kita tak gembar-gemburkan tuan-tuan? Ya, yang kita sibuk cerita perkara-perkara yang sensasi, perkara-perkara yang kadang-kadang beratkan orang, menakut-nakutkan orang. Cuba kita cerita peluang untuk mendapatkan keampunan pada Allah, walaupun semudah kalimah ini ungkapkan ini. Kalimah yang ringan atas bibir, tapi berat atas timbangan Allah SWT, mendapat darjat yang tinggi bagi mengucapkannya. Aidah ya. Hadis yang ke-10 daripada Abdullah bin Amr. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang Abdullah bin Amr ni, salah seorang daripada sahabat Nabi yang mulia. Ayahandanya itu Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, antara yang terselah kedudukannya dalam Islam ya. Ada 4 orang yang sangat menyelah kedudukannya sebagai perwakilan Islam. Nombor 1 Muawiyah bin Abi Sufyan, nombor 2 Amr bin Al-As, nombor 3 Mughirah bin Syu'bah, yang keempat Ziyad bin Abihi. Mereka ni selalu menjadi perutusan orang-orang Arab dan pada zaman Nabi sekalipun. Kerana kebijaksanaan mereka, genius yang ada pada mereka, menyebabkan mereka berfikir dengan cepat dan cekap. Ya. Jadi Amr bin Al-As ni punya anak lelaki yang sulung bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini jarak usia dengan ayahandanya cuma 12 tahun sahaja. Allahu Akbar, masya-Allah. Amr bin Al-As ni berkahwin pada usia 12 tahun. Terus dikurniakan anak lelaki, dinamakan sebagai Abdullah. Abdullah ini walaupun ayahandanya cenderung pada politik, tapi Abdullah ni tidak. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Asia Samsuddin. Ada orang ayahandanya ahli politik, anaknya lebih kepada agama. Ada orang ayahnya agamawan, anaknya jadi ahli politik. Masing-masing punya pilihan lah. Asal saja jangan menganiaya orang Asal saja dalam apa bidang yang kita minat itu, jadikan dia peluang untuk menabur bakti kepada manusia. Jadi Abdullah bin Amr ini jarak usianya dengan ayahandanya Amr bin As cuma 12 tahun saja. Dan kedua-duanya punya jasa yang sangat besar kepada Islam, tuan-tuan. Abdullah bin Amr ni, untuk pengetahuan tuan-tuan, antara para sahabat yang paling menyerlah. Ada beberapa orang Abdullah Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar. Ejaan bahasa Arab ini Amr dengan Umar beza tau. Kalau Umar ain mim ra. Kalau Amr ain mim ra waw. Ra tu tak bunyi, Amr.
Kalau surah Amru tu maknanya baru belajar bahasa Arab lah tu. Abdullah bin Amr. Ya, diletak waw tu untuk mengelakkan kekeliruan antara ejaan Umar dengan Amr. Amr ejaannya ain mim ra. Kalau Umar ejaannya ain mim ra, tapi kalau Amr ejaannya ain mim ra waw. Waw tak bunyi. Tak bunyi Amru bunyi Amr. Itu Arab punya kaedah nutuk mengucapnya. Jadi untuk tuan-tuan, Amr bin Al-As ni ayahanda kepada Allah pernah diutuskan oleh kaum Quraisy untuk menjadi utusan meminta kepada Raja Najasyi supaya rombongan pimpinan Abu Ja'far Abi Talib dikembalikan atas ekstradisi politik, dikembalikan ke Mekah untuk dianiaya seterusnya. Kita tahu umat Islam, mereka berhijrah sebanyak berapa kali kan? Hijrah pertama ke Habasyah untuk dapatkan suaka politik daripada raja Kristian yang adil, yang baik, namanya Najasyi. Najasyi kemudian masuk Islam dan mati sebagai seorang Muslim. Nabi sembahyang jenazah gaib untuknya. Baik. Jadi pada masa itu Amr bin As masih lagi kafir. Oleh kerana beliau ni seorang yang dihormati, seorang ahli politik, politikus yang bijak, maka Quraisy telah menghantarnya untuk berunding dengan Maharaja Najasyi supaya dikembalikan orang-orang Islam ke Mekah. Maka bila Amr bin Al-As datang berjumpa dengan Jahari, barakallahu fikum, berjumpa dengan Raja Najasyi, Najasyi telah memberikan kata putus untuk tidak membenarkan mereka itu diapa-apakan. Baiknya Raja Najasyi, alright. Jadi Amr pun pulang ke Mekah dalam keadaan hampa kecewa kerana misal, kerana permintaannya telah pun ditolak oleh Raja Najasyi yang adil itu. Jadi Amr bin Al-As masuk Islam agak lambat. Abdullah bin Amr ni masuk Islam lebih awal daripada ayahnya. Jadi Abdullah bin Amr ini merupakan seorang yang sangat faqih. Ayahnya bijak di sudut politik, tapi di sudut periwayatan ternyata dia meriwayatkan lebih banyak hadis daripada ayahandanya, dan keterselahannya dalam ilmu lebih ayahandanya, walaupun ayahnya seorang yang sangat bijak. Ummu Nuhair, barakallahu fikum, kakak sayang. Ahlan wa sahlan. Okey. Jadi dalam hadis ini kata Abdullah bin Amr, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma'al ardi rajulun yaqul la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu wala haula wala quwwata illa billah illa kufirat anhu dhunubu walau kana aksar min zabalil bahri. Tak ada seorang pun di atas muka bumi yang mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah, melainkan diampunkan dosa-dosanya walaupun lebih banyak daripada buih lautan. Apakah kata-kata ni kata-kata main, tuan-tuan? Apakah ini kata-kata daripada fulan bin fulan yang sengaja diada-adakan ataupun perkara-perkara yang pandai-pandai seorang mengatakan? Tak, tuan-tuan. Hebatnya Islam ini kerana semua telah dibukukan. Hadis ini riwayat Abu Ahmad Humaid bin Makhlad bin Qutaibah bin Zajawa dalam kitabnya Targhib. Jadi dia merupakan satu motivasi kepada kita semua yang lalai, terutamanya saya, tuan-tuan, untuk sentiasa mengambil peluang memperbanyakkan ucapan-ucapan ini demi meraih kasih sayang, rahmat, keampunan daripada Allah SWT. Kalau kita dah tahu tapi kita masih lagi teragak-agak, masih lagi malas, masih lagi culas, masih lagi disibukkan untuk mengetahui apa berlaku pada fulan bin fulan dalam internet, masih lagi disibukkan dengan hiburan, tak ada peluang langsung untuk melakukan ketaatan, memang rugi sangat kita ni, tuan-tuan. Benda-benda ini kita lakukan tanpa keluarkan duit, tanpa keluarkan kos, tanpa perlu keluarkan tenaga pun, hanya mengucapkan di bibir sahaja. Muslimah, tapi pulangannya di sisi Allah untuk akhirat kita, kaum akhirat kita sangat besar, iaitu keampunan tak dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih lautan. Baik, hadis berikutnya daripada Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi, baginda bersabda, ma min abdin yaqulu inda raddillahi ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala dhunubahu walau kana misla zabalil bahri. Baik, tidak ada seorang hamba pun yang baca ketika Allah mengalihkan rohnya kepadanya, iaitu bangun. Tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, tiada sekutu baginya, baginya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu, melainkan Allah akan mengampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Maka bangunnya pagi-pagi, tuan-tuan, duduk kat katil, duduk kat tilam tu, jangan lupa untuk ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan sekali baginya keampunan terhadap semua dosa-dosa kecil lakukan walaupun sebanyak buih lautan. Dia petua dia macam ni tau, bangun je pagi, duduk istighfar, bacalah doa, alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarika
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Duduk, termenung sekejap fikir, apa aku nak buat hari ni Apa kebaikan yang boleh aku tawarkan hari ni Apakah khidmat yang boleh aku berikan pada hari ni Zul Alim. Habis-habis raya kalau kita turun kat rumah flat tu, tengok sampah-sampah, kutip lah. Habis-habis raya, bahawa aku ni nak jadi ambassador, duta kepada kebaikan. Tuan-tuan ni boleh rasa. Saya terbaca lah kisah bagaimana kerajaan pimpinan Erdogan yang ada di Turki, bagaimana berjaya mereka pada hari ini. Yang menjadi impian banyak gerakan Islam di dunia ni untuk menegakkan Islam. Sebenarnya kalau kita kaji apa yang berlaku kat Turki ni sangat menarik untuk dijadikan study case. Erdogan dahulu hanyalah merupakan seorang Rais Baladia, merupakan seorang, apa kita nak panggil, bukan mayor pun, apa nama, YDP Majlis Bandaran, macam tu lah lebih kurang. Kemudian beliau pun telah menggerakkan satu kerja kebersihan. Masa tu dekat Istanbul ni kotor tuan-tuan, banyak sampah, air pun selalu tak ada. Maka apa yang dilakukan adalah memberikan khidmat kemasyarakatan, sehingga menangi hati kebanyakan orang Turki yang sampai ke hari ini sebenarnya banyak orang Turki berfikiran sekular. Menangi hati mereka dahulu. Sebelum kita ceritakan benda yang besar-besar, buat dulu apa yang ada depan mata kita. Jaga orang, bagi makanan ke orang, bagus. Buat dengan cara yang betul, dengan target yang betul, demi untuk menjelaskan imej Islam yang sebenarnya. Kalau kita cerita benda besar-besar, orang pada ini makan pakai pun tak cukup. Negara pun kotor tuan-tuan. Kita melihat saja tanpa buat apa-apa. Perjalanan Erdogan untuk mencapai kepimpinan pada hari ini di Turki bukan benda yang setahun dua dia buat tuan-tuan. Berpuluh tahun dia telah mulakan. Pandangan saya lah kepada tuan-tuan perempuan yang minat nak jadi kepimpinan, ambil berat benda-benda sendiri. Ceritakan isu-isu ketamadunan. Jangan duk cerita sangat keaiban orang. Mencari buka kita sendiri pun banyak aib. Tak ada manusia yang sempurna pun melainkan Rasulullah SAW. Baik. Hadis yang ke-12 daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi baginda bersabda, "Man qala sabihata yaumal jumu'ati qabla salatil ghadati astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi thalatha maratin ghafarallahu dhunubahu walau kana misla zabadil bahri." Siapa yang mengucapkan selepas salat subuh hari Jumaat, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka baginya keampunan terhadap dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Tadi hadis menyatakan setiap hari, yang ini menyatakan spesifik pada hari Jumaat. Kita selalu melihat orang mati pada hari Jumaat. Moga Allah beri keampunan mereka, diselamatkan pada azab kubur dengan syarat-syarat tertentu. Bukan semua orang dapat menikmati kelebihan itu. Maka kita rajin-rajinlah beramal seperti ini tuan-tuan. Ya Allah, aku punya dosa banyak, lebih banyak daripada buih lautan. Maka amalan yang kau berikan ni mudah, tapi aku masih tak dapat amalkan. Memang kotor sangatlah hati aku ni. Aku ni cenderung sangat pada dunia dan juga kebendaan. Sampai perkara-perkara yang Nabi mau jelaskan ini semuanya tak penting bagi aku. Sedihnya kenapalah aku begini. Baik. Kita lihat hadis ke-13. Man qala hina ya'wi ila firashi astaghfirullah alazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafarallahu lahu dhunubuhu wa in kana dhunubahu wa in kana min zabadil bahri wa in kana adad nujumi wa in kana adad ramli alijin wa in kana ada ayamid dunya. Siapa yang mengucapkan ketika nak tidur waktu malam la ilaha illallah astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan, walaupun sebanyak bintang di langit, walaupun sebanyak pasir yang ada di bumi, walaupun sebanyak hari-hari yang ada dalam kehidupan. Hadis ini riwayat Tirmizi dan beliau mengatakan hadis ini gharib. Gharib ni maknanya tuan-tuan, maksudnya adalah dia tidak mengetahui melainkan daripada jalur ini saja, laluan ini saja, sanad ini saja, daripada Al-Wasafi Abu Ubaidullah bin Walid Al-Wasafi disifat sebagai lemah, tapi ini merupakan bab amalan, fadailul amal, Sarifah Husain, maka eloklah kita amalkan Lagi, man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmi mi'ata marratin khuttat anhu khatayahu wa in kana min zabadil bahri. Siapa yang mengucapkan setiap hari 100 kali subhanallah wa bihamdihi, berapa minit tuan-tuan? Tengok jari ni. 1 2 3. 3 kali dengan 5 15. 19 bagi balik 30. 30 ulang 3 kali 30 singan 90. Susah ke? Payah ke? Maka diampunkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Hadis ini merupakan hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, hadis sahih. Ya Allah, mudah sangat
milikilah kita pada hari ini tasbih elektronik tu ke, ataupun tasbih biji ke, yang boleh kita ucapkan, yang boleh mengingatkan kita kepada perkara ni, jangan kita kelalaian. Baik, hadis yang terakhir untuk kita pada tengah hari ini yang berkaitan dengan keampunan terhadap dosa-dosa walaupun sebanyak buih lautan. Innal muslima idza laqiya akhahu fa akhadha bi yaminihi tahatat dhunubuhuma kama tahatu alwaraqu min asy-syajarati al-yabisati fi yawmi rihin 'asifin wa ila ghufira lahumā walau kana dhunubuhuma mithla zabadil bahri. Rawahu at-Tabarani. Ya, dalam hadis ini mengatakan bahawa seorang muslim bila bertemu saudaranya lalu dia menjabat tangannya, berguguranlah dosa-dosa keduanya sebagaimana gugurnya daun-daun kering daripada pokok yang telah kekeringan ketika ditiup oleh angin kencang, maka diampunkan dosa mereka walaupun sebanyak buih lautan. Saluha ma'arif. Tengoklah pada hari ini, ya, kalau kita nak salam pun mungkin ada kekangan yang tertentu dengan wabak yang sedang berlaku dan sebagainya. Tapi kalau keadaan aman daripada fitnah, daripada penyakit yang berlaku pada hari ini, bersalaman dengan seorang muslim lain menyebabkan keampunan terhadap dosa-dosa kita yang telah lalu. Dosa-dosa kecil dilakukan maknanya. Jadi mudah-mudahan tengah hari ini kita dapat satu peringatan, satu kekuatan untuk melakukan ketaatan. Kalimah yang paling banyak diucapkan dalam hadis-hadis yang kita telah bincangkan tadi adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita ucapkan maka diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Lepas mayang sebagai contohnya kita ucapkan seperti ini. Begitu juga digalakkan kita untuk bersalaman, andai selamat daripada penyakit dan sebagainya. Maka digalakkan kita untuk menjaga tasbih, tahmid dan juga takbir lepas pada sembahyang fardu. Walaupun ungkapan yang diberikan itu 3/3, ia merupakan satu wahyu daripada Allah untuk Nabi-Nya Muhammad SAW bahawa kita digalakkan untuk melakukan zikrullah seperti ini. Walaupun nampak ringan, nampak mudah, tapi bagi keampunan. Ya, kalau Imam Ghazali bagi contoh terakhir untuk saya sebut pada tuan-tuan, kita kenal seorang yang mempunyai kedudukan, kaya, punya harta, berjanji pada kita tahu dia seorang yang kaya dan punya harta, dan jujur kita kata ramai orang dah pergi umrah, dia hantar orang cerita. Ada orang tu nak kahwin tak ada duit, dia bagi duit. Ada orang anak sakit, dia bagi duit. Ada orang tu rumahnya roboh kena ribut, dia buatkan baru. Baiknya orang tu. Sekarang orang tu merupakan majikan kita. Dan majikan kita pula seorang yang soleh, yang baik, yang punya harta, dan rekodnya sentiasa menunjukkan kepada kebenaran, keadilan, kesungguhan, kejujuran, amanah dan sebagainya. Maka dia buat janji pada kita, fulan, engkau kalau kau buat benda ni 1, 2, 3, 4, kau tunjuk pada aku, present pada aku yang terbaik sekali, hujung tahun ni aku hantar kau satu keluarga pergi haji. Tiba musim haji tak aku hantar kau satu keluarga pergi haji. Kata-kata seorang yang jujur, yang berkedudukan, yang punya wang, dan cerita-ceritanya semuanya tentang kebaikan. Percaya ke tak percaya tuan-tuan? Dan dia majikan kita. Kalau kita tak buat, kita yang rugi. Kalau kita buat, kita dapat reward dan kita mungkin nak gaji. Betul kan? Logik undang-undang kemanusiaan macam tu lah kan? Logik akal macam tu lah. Yakin kita kan? Kalau kita tak buat, kita yang rugi. Kau tak ada pangkat, kau dinafikan, mungkin kau dibuang kerja dan sebagainya. Betul kan? Sekarang yang berjanji kepada kita tu bukan bos kita, bukan majikan kita yang manusia mungkin besok boleh mati. Yang menjanjikan itu Allah SWT, yang bagi pada kita mata, yang bagi pada kita telinga. Muhammad bin Wasik As-Tahi ditemui oleh seorang yang melihat pada kakinya ada luka, kakinya kering, luka bernanah. Maka orang terkesian, Tuan Syekh, kenapa kaki luka? Tak minta pada Allah saya sembuh ke? Tuan Syekh kan orang alim, doa saja. Dia kata aku bersyukur pada Allah atas nikmat dia beri gini, aku ingat kepada dia. Alhamdulillah, aku syukur pada Allah kerana dia tidak menjadikan nanah ini dekat mata aku lalu aku tidak melihat. Tengok, orang seperti mereka ni bila diuji dengan satu ujian, dia punya kesukaan, kegembiraan pada ujian itu melebihi kegembiraan seseorang daripada kita bila dapat nikmat. Kerana menyedari yang berikan itu adalah Allah. Ya, sebagaimana seorang ibu menyakiti anak, pukul anaknya, mungkin cubit dan sebagainya, tapi kasih sayang pada anak tak pernah luput nak. Bila dia berjaya kelak baru dia perasan kenapa ibu cubit dia, kena malah belajar. Kena tak bekerja rumah dan sebagainya, tak sembahyang, lambat dan sebagainya. Maka demikian kasih sayang Allah. Bila dikirim satu hukuman untuk kita, Allah menyatakan dalam Al-Quran, immasathum ta'ifum minal azab tadhakkaru. Ya, bagaimana? Nafhatun min azabi rabbik. Masathum nafhatun min azabi rabbik. Bahawa Allah menceritakan tentang segala ujian dalam hidup ini ibarat sentuhan. Tahu tak sentuhan macam mana tuan-tuan? Macam kita pagi-pagi nak iron baju kan, onkan iron tu, kemudian kita nak tahu dah panas sebelum kita sentuh sikit. Tak adalah kita pegang bawah iron tu lama, sentuh sikit.
Kalau kita nak buka muka surat ni, melekat, kita pakai sedikit sentuhan lidah sikit je, buka. Maka begitulah perumpamaan bandingan Allah kirimkan satu ujian dalam kehidupan ni seperti sentuhan saja. Maka orang yang beriman, bila melihat satu sentuhan ujian daripada Allah itu, dia meyakini itu tanda Allah prihatin kepadanya, Allah ingat padanya. Maka tuan-tuan, alangkah beruntungnya kita kalau dapat mengamal dengan zikir-zikir yang pendek ni, tapi punya impact yang besar di sudut kedudukan di sisi Allah. Ingat, nak tahu kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah kedudukan Allah di sisi kita berupa amalan, ketaatan, kesungguhan kita beribadah. Ini semua adalah refleksi kepada ketaatan kita terhadap Allah SWT. Jadi itulah kedudukan kita sebenarnya di sisi Allah SWT. Baik, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada tengah hari ini. Ya, tuan-tuan dapati buku ni manfaat, bagus untuk baca, untuk diusrahkan di keluarga dan sekolah dan sebagainya, di pejabat. Tuan-tuan dapatkan daripada Zahan Travel, daripada Telaga Biru, Amalan Penghapus Dosa. Ni isi bukunya. Baca seminggu, 2 minggu boleh habis, boleh amalkan, kerana segala cadangan dikemukakan sangat mudah untuk faham. Dan hadis-hadis yang dikemukakan ada tahqiq di bawah. Ni yang penting, supaya kita dapat lihat penjelasan para ulama hadis terhadap terhadap penilaian terhadap hadis ni. Ya, sayangnya Allah pada kita. Allahumma Maria Yasin. Barakallahu fikum. Dapatkan buku ni. Dan bagi tuan-tuan yang menunaikan ibadah umrah, insya-Allah boleh melakukannya, melaksanakannya bersama dengan Zahazan Travel. Bukan setakat pelancongan, bukan setakat perjalanan, tapi perjalanan penuh dengan pengisian, insya-Allah. Sekian daripada kami di Zahazan Travel. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan, dan tuan-tuan mendapatkan Habatus Sauda, ya, pemakanan birkah yang namanya Habatus Sauda yang Nabi SAW pesan untuk kita ambil, merupakan rawatan kepada semua penyakit dan kematian. Pesan Nabi SAW lagi dapatkan pada Zahazan Travel. Terima kasih tuan, setakat ini saja dulu. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada yang kirim star kepada saya, yang telah pun share video ni kepada teman yang lain, yang telah bagi komen menyebabkan saya tak rasa keseorangan tengah hari ni. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع اصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Jamil Samsuri, terima kasih Ustaz Safi Sadikin, terima kasih Wan Yahya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.